Kandungan modul ini merangkumi definisi promosi, alat promosi dan pemasaran digital. Pemasaran merupakan aktiviti manusia dalam memenuhi keperluan dan kehendak mereka melalui proses pertukaran. Pemasaran bukan hanya berkisar tentang jualan, tetapi ia juga melibatkan urusan-urusan sebelum jualan seperti kajian, pembangunan produk, kualiti produk, peletakan harga, pengagihan produk, pembungkusan, urusan selepas jualan dan sebagainya. Jadi, adakah promosi termasuk dalam konsep pemasaran? Share your thoughts. Ya, betul. Promosi adalah salah satu unsur strategi dalam pemasaran kepada perniagaan kita, di mana ianya adalah aktiviti yang mempengaruhi pelanggan untuk membeli sesuatu produk dan perkhidmatan. Teknik untuk menyampaikan maklumat mengenai sesuatu barangan dan perkhidmatan merupakan aspek yang paling menonjol supaya pengguna dapat mengetahui barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan di pasaran. Pemasar atau peniaga boleh untuk memilih menggunakan salah satu atau gabungan 4 alat untuk mempromosikan sesuatu produk atau perkhidmatan, iaitu pengiklanan, promosi jualan, perhubungan awam dan pemasaran terus. 4 konsep inilah dikatakan sebagai alatan promosi. Alatan promosi yang pertama ialah pengiklanan, iaitu sebarang jenis komunikasi berbayar atau promosi produk, perkhidmatan ataupun juga idea. Apabila kita membuat sesuatu iklan, ianya melibatkan 5M, iaitu mission atau misi, money atau wang, message, media dan measurement atau pengukuran. Misi merujuk kepada objektif pengiklanan yang dijalankan. Objektif pengiklanan boleh terdiri daripada memberi maklumat atau info, memujuk, mengingatkan atau mengukuhkan. Penentuan bajet untuk pengiklanan ditentukan berdasarkan kepada kitaran hayat sesuatu produk, kedudukan produk di dalam pasaran, persaingan dan juga kebolehgantian produk tersebut. Mesej dan media pengiklanan yang digunakan bergantung kepada kumpulan sasaran yang disasarkan untuk membeli produk atau perkhidmatan. Keberkesanan iklan diukur melalui kajian keberkesanan komunikasi dan kajian jualan. Alat promosi yang kedua ialah promosi jualan yang digunakan untuk meningkatkan jualan dalam masa yang singkat. Promosi jualan digunakan untuk menarik perhatian pembeli untuk membeli sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Antara promosi jualan yang kerap digunakan ialah pemberian kupon, hadiah percuma dan juga potongan harga. Alat promosi yang ketiga ialah perhubungan awam. Komponen terpenting di dalam perhubungan awam ialah mewujudkan hubungan baik dengan masyarakat dan mengekalkan nama baik dan imej korporat. Aktiviti ini atau dikenali sebagai CSR adalah antara program perhubungan awam yang paling kerap digunakan. Alat promosi yang keempat ialah pemasaran terus yang merujuk kepada aktiviti pemasaran
yang dijalankan secara terus kepada golongan sasar tanpa menggunakan perantara. Contohnya, jualan bersemuka, katalog, pemasaran melalui telefon, TV dan kios adalah antara media pemasaran terus. Selain itu, terdapat beberapa kaedah lain yang popular seperti melalui orang tengah iaitu ejen, dropship, stokis, reseller dan lain-lain lagi. Jom kita tengok pula apakah pemasaran digital. Pemasaran digital merangkumi semua usaha pemasaran yang menggunakan peranti elektronik atau internet, iaitu menggunakan saluran digital seperti enjin carian, media sosial, email, laman web dan lain-lain lagi. Cuba cari apakah saluran digital lain yang anda tahu. Share your thoughts here. Seperti yang saya maklumkan tadi, pemasaran digital merupakan satu bentuk pemasaran produk atau perkhidmatan menggunakan saluran digital untuk menjangkau pengguna. Objektif utamanya adalah untuk mempromosikan jenama melalui pelbagai bentuk media digital. Pemasaran digital melebihi bentuk pemasaran internet kerana ia termasuk saluran yang tidak memerlukan perkhidmatan internet. Ia termasuk melalui telefon bimbit, SMS, message dan juga MMS. Pemasaran media sosial, pengiklanan paparan, pemasaran enjin carian dan sebarang media digital yang lain. Kebanyakan pakar percaya bahawa digital bukanlah satu saluran pemasaran yang biasa. Ia memerlukan pendekatan baru untuk pemasaran dan pemahaman baru terhadap tingkah laku pelanggan atau pengguna. Sebagai contoh, ia memerlukan syarikat untuk menganalisa dan mengukur nilai muat turun aplikasi pada peranti mudah alih seperti tweet di Twitter, likes di Facebook dan sebagainya. Jadi, persoalannya di sini, mengapa pemasaran digital jadi penting untuk perniagaan kita? Pengguna tidak lagi menerima kandungan semasa, hanya duduk sahaja. Mereka kini menerima kandungan atau melakukan pelbagai tugas sambil menerima kandungan promosi tersebut. Secara keseluruhan, kita kehilangan banyak perkara kerana kita sentiasa melihat atau menatap telefon kita. Kita terganggu dengan pemberitahuan dan juga bateri telefon kita juga mengalami kesulitan untuk meneruskan tahap penggunaan telefon kita atau kehabisan bateri. Kesemua ini mencipta cabaran besar untuk perniagaan dari semua saiz di seluruh dunia. Bagaimanakah anda mendapat perhatian prospek tersebut? Kita tidak lagi menonton TV dengan cara yang sama seperti biasa. Kini telah digantikan oleh YouTube atau Netflix dengan menggunakan Smart TV. Kita tidak lagi mendengar radio seperti biasa. Ia kini telah digantikan oleh podcast atau Spotify. Kita tidak lagi membaca akhbar seperti dulu yang berbentuk cetakan, tetapi kini telah digantikan oleh email, aplikasi online dan laman web. Kita tidak lagi memperhatikan papan iklan gergasi seperti dulu. Ia kini telah digantikan oleh skrin kecil di tangan kita, iaitu telefon bimbit. Di sinilah pemasaran digital digunakan. Satu perkara yang sama di kalangan semua perniagaan yang berjaya adalah bagaimana mereka menggabungkan semua saluran dalam strategi
pemasaran mereka. Terdapat beberapa perkara yang boleh diambil perhatian dalam pemasaran digital. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. Kita semua menggunakan search engine untuk mencari informasi. Sama ada untuk membeli barangan dan sebagainya. SEO kita perlu tentukan untuk memastikan perniagaan dioptimum dengan kata kunci untuk enjin carian tersebut. Kedua-dua usaha SEO di laman web mesti diletakkan dengan betul dan sentiasa diubah sesuai mengikut kesesuaian perniagaan kerana algoritma carian sentiasa berubah-ubah. Perkhidmatan untuk menentukan SEO boleh diupah. Yang kedua, Search Engine Marketing merupakan kaedah yang biasa digunakan jika anda ingin mencari hasil jangka pendek serta anda tidak dapat menunggu enjin carian untuk menyenaraikan laman web anda kerana biasanya mengambil masa 3 hingga 6 bulan untuk melihat trafik yang ketara dari SEO tersebut. Antara contohnya adalah Google AdWords. Ia merupakan satu cara yang baik untuk mensasarkan pertanyaan pelanggan di google.com dan ia adalah antara sumber saluran pencarian berbayar utama yang harus diberi perhatian. Perkara yang ketiga adalah email marketing, pemasaran secara email. Email memainkan peranan yang besar dalam pengalaman membeli belah pelanggan. Pengguna mungkin menghantar email soalan tentang produk atau permintaan maklumat umum mengenai syarikat anda atau produk anda. Dan melalui email juga, anda akan menghantar invoice digital dan juga keperluan dokumen yang penting. Perkara yang keempat adalah content marketing. Ianya merupakan salah satu cara terbaik untuk mengajar atau menggembirakan pelanggan anda untuk mencipta kandungan yang berharga yang mana membantu mereka menyelesaikan permasalahan harian mereka. Sama ada panduan membeli mudah atau membuat blog pendek yang menjelaskan cara memasak sesuatu. Mencipta kandungan seperti ini akan membantu anda membina kesedaran, memupuk prospek anda dan menggembirakan pelanggan anda. Dan yang kelima adalah yang paling popular, social media marketing. Rangkaian media sosial semakin popular dan digunakan untuk sebahagian besar daripada syarikat-syarikat, sama ada yang besar atau yang kecil. Menyiarkan secara berkala informasi produk atau perkhidmatan anda di media sosial hanyalah sebahagian daripada penyelesaian ini. Contoh media sosial yang popular adalah Facebook, Instagram atau Twitter. Para profesional dalam pemasaran digital mesti memasukkan media sosial secara berbayar sebagai sebahagian daripada strategi mereka sejak rangkaian media sosial ini digunakan. Kerana media sosial ini dapat mencapai audiens anda tanpa perlu membayar untuk pengiklanan. Kesimpulannya, matlamat anda adalah untuk mencari cara menarik perhatian untuk menyampaikan info produk atau perkhidmatan anda yang berkaitan dengan audiens atau pelanggan anda sendiri. Anda memerlukan mereka untuk mengambil tindakan pada masa yang tepat dan membeli produk anda.
perlu diingatkan bahawa akan ada saluran pemasaran digital baru yang akan muncul di masa hadapan. Sebelum anda mencuba saluran baru ini, pastikan anda telah mempunyai kawalan penuh dalam pemasaran digital seperti yang telah dinyatakan tadi. Oleh itu, fikirkanlah apakah bentuk pemasaran yang sesuai dengan produk atau perkhidmatan kreatif anda. Sekian saja untuk modul kali ini. Terima kasih.